Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saudara. Kita bertemu lagi secara langsung dalam Ruang Bicara dan kita akan bicarakan topik yang cukup menarik kali ini, dan anda boleh bersama kami di talian 03 2059 4624 ataupun 03 2059 4625. Integriti di hati. Itu tajuk yang kita pilih kali ini. InsyaAllah kita akan berbincang selama sejam bersama dengan tetamu yang cukup istimewa yang sering bersama kami di Bernama TV ini. Yang berbahagia Datuk Akbar Sata, Presiden Transparency International Malaysia, TI Malaysia, yang kabarnya dipilih semula sebagai Presiden. Tahniah, Datuk. Terima kasih. Hanya orang-orang yang berintegriti saja yang akan berada di tahap ini. Saya mengucapkan tahniah kepada Datuk sekali lagi. Saya sangat-sangat berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya saya tidak terjerumus ke jalan yang tak baik. Perkara yang jelas yang kita akan bincang malam itu, saya nak bermula dengan soal integriti itu secara detailnya. Mungkin Datuk boleh memberikan sedikit gambaran bahawa dalam perkataan integriti itu akan mencakupi banyak perkara yang harus diketengahkan. Dia mudah saja. Integriti maknanya kita kena jujur, kan? Buat baik, cakap perkara yang benar, dan juga jangan melakukan satu perkara yang dihalang oleh undang-undang dan juga agama. Itu saja. Dalam bahasa Kelantan, integriti ini dikenali sebagai juruh. Itu sebabnya orang-orang zaman dulu, jika sekiranya dia nak memilih menantu, selalunya mereka kata, cari orang macam mak ni. Kerana mak ni adalah seorang yang juruh. Ini bermakna, juruh ni bermakna mereka, mak ni merupakan seorang yang berintegriti tinggi. Tak menipu, tak berbohong, bagus dalam segi agama, dan juga buat apa yang patut, tak buat apa yang tak patut. Itu merupakan integriti. Jadi sukar untuk kita mencari seseorang yang mempunyai integriti, kerana sesuatu integriti itu boleh lumpuh jika sekiranya kita tidak berhati-hati, dan juga sebagai manusia selalunya kita akan terpengaruh dengan perkara-perkara seperti perempuan, wang dan juga pangkat. Itu sebab kita panggil 3 ta: harta, tahta, wanita. Jadi 3 perkara inilah akan mempengaruhi seseorang. Kita hari ini boleh bercakap mengenai integriti, tetapi esok kita tidak tahu. Kerana ketiga-tiga ta ini boleh mempengaruhi seseorang itu supaya terjerumus kepada satu alam yang tak baik, yang dikenali sebagai rasuah. Datuk, perkara yang jelas, mudah kita melafazkan perkataan integriti itu, tu. Mudah untuk kita berkata bahawa kita menolak rasuah umpamanya, tetapi tak mudah untuk kita melaksanakan. Apa sebenarnya yang bermain dalam minda dan juga dalam perasaan setiap insan yang cuba untuk meletakkan integriti tahap yang pertama, tetapi masih tidak berupaya untuk menjadi orang yang berintegriti itu? Saya rasa yang pertama, didikan agama. Jika sekiranya kita betul-betul ada didikan agama yang kuat, itu merupakan satu benteng yang mustahak. Jadi kebanyakan daripada kita, apabila kita lebih kepada ilmu-ilmu kebaratan, ini akan mengatasi segalanya. Dan orang yang kurang dari segi agama inilah akan menyebabkan mereka terlibat dalam kegiatan rasuah. Bukan saya kata orang yang mempunyai ilmu agama tidak terlibat dalam rasuah, tapi kemungkinan besar untuk terjerumus kepada bidang yang tak baik itu adalah begitu kurang sekali. Yang kedua, saya rasa ini tamak. Tamak merupakan satu tabiat yang buruk, yang mana seseorang itu selalunya ia tak akan cukup. Apabila gaji 2,000, mereka berharap untuk mendapatkan 4,000, dan bertukar kerja dan juga bercita-cita untuk mendapatkan lebih daripada itu. Kadang-kadang orang dapat 2 juta, dia tak cukup, dia nak lagi 4 juta. Jadi ini merupakan satu greedy ataupun tamak. Dan tamak ini tak akan habis. Begitu juga orang yang suka kepada kebendaan. Satu mulai daripada rumah yang kecil, tapi kalau dari segi kemampuan ukur baju sendiri itu tak apa. Tapi kadang-kadang mereka menyalahgunakan kuasa mereka sendiri untuk mendapatkan perkara yang saya sebut tadi, iaitu dengan rumah besar tetapi dengan jalan yang tak baik. Sedangkan itu bukan hak mereka. Jadi mereka menyalahgunakan kuasa dan untuk mendapatkan suatu kebendaan tadi dengan cara yang tak baik. Satu perkara, Datuk ada sentuh tadi tentang pendidikan ini. Apakah pendidikan barat ini mendorong ke arah kita ke tahap integriti yang agak teruk? Saya tertanya-tanya siapa yang mengajar kita rasuah ini?
apakah sebelum British datang ke sini orang Melayu rasuah? Saya rasa kurang. Apabila pelajaran pengajaran barat itu datang, saya rasa itu mempengaruhi juga, merupakan faktor yang penting. Kerana dia ajar apa itu pemberian rasuah dan juga penerimaan rasuah. Ini merupakan satu perkara yang banyak orang tak fikir, yang memberi implikasi yang tak begitu baik kepada negara. Dan kerana mereka tamadun lebih awal dan kegiatan rasuah itu mereka tahu bahawa untuk menjalankan kegiatan rasuah dan berlaku rasuah ini boleh memberi satu keuntungan yang besar. Saya nak pindah kepada TI. Apa peranan TI dalam soal integriti ini tu? Selepas dipilih penggai yang kedua, menampakkan bahawa kepercayaan yang beri kepada Datuk ini satu tanggungjawab yang agak besar. Peranan utama kita, apakah setakat ini kita telah meletakkan agenda di peringkat ASEAN dan sebagainya? Banyak orang tak tahu, TI ini merupakan satu NGO. Kan? NGO yang bebas. Dan kita mempunyai lebih daripada 150 chapter cawangan di dunia. Dan merupakan satu NGO yang dihormati lah di peringkat antarabangsa. Kerana kita mengeluarkan statistik dan juga indeks rasuah seperti Corruption Perception Index dan juga General Corruption Barometer. Ini diambil kira. Ini yang dekat TV itu ini merupakan salah satu daripada perkiraan dan slide sekarang ni merupakan skor kita pada tahun ini. Kita telah mencapai satu skor yang baik lah jika dibandingkan dalam tahun-tahun yang lepas. Dan TI ini merupakan satu organisasi yang membentras rasuah, tetapi ibu pejabatnya adalah berada di Berlin. Dan kalau kita pergi di Berlin, kita dapati bahawa TI ini merupakan satu organisasi yang begitu besar. Dia mempunyai research center yang begitu baik dari segi segala-gala, dari segi sport punya corruption ke, dari segi gender corruption dan sebagainya. Jadi kita merupakan specialization yang mana ia ditubuhkan lebih kurang lebih daripada 20 tahun dulu dan memberi kesan yang begitu baik kepada negara. Bahkan Malaysia menggunakan Corruption Perception Index sebagai dia punya KPI untuk mencegah rasuah, dan juga merupakan satu indikator sama ada sebuah negara itu baik dari segi rasuah. Sebab rasuah ni kita kena ingat, ia memberi implikasi yang tak baik, terutama sekali dari segi pelaburan. Jadi orang barat dan juga orang dari negara-negara yang kaya selalunya sebelum melabur, mereka akan mengambil kira CPI, iaitu Corruption Perception Index. Sebuah negara yang mempunyai Corruption Perception Index yang rendah, iaitu negara yang bagus dari segi kurangnya rasuah, jadi kemungkinan besar mereka untuk melabur adalah begitu kuat sekali. Kerana bagi mereka untuk menjalankan perniagaan, mereka memerlukan sesuatu yang lebih transparan dan juga telus, supaya mereka tidak melibatkan diri dalam kegiatan rasuah. Kerana mereka mempunyai undang-undang, undang-undang antarabangsa. Apabila mereka melakukan sesuatu rasuah, walaupun di negara lain mereka boleh didakwa negara mereka. Jadi ini merupakan satu perkara yang bagus di antara negara membangun, negara-negara yang telah membangun. Satu perkara yang jelas tu, mungkin dalam TS ini meletakkan fokus ataupun agenda tertentu dalam usaha membasmi rasuah umpamanya sebagai satu daripada satu usaha di peringkat Asia ataupun di peringkat ASEAN. Apakah dalam jumlah manusia yang begitu ramai, lebih kurang 300 juta ini, agak sukar untuk meletakkan perkara ini tu? Itu sebab kita tahun ni kita menjadi pengurusi kepada ASEAN. So Transparency International di Berlin dan juga di Malaysia sangat-sangat berharap kerajaan mengadakan ataupun iaitu rasuah sebagai satu agenda dalam perbincangan mereka. Kerana dari segi ekonomi kita juga kena lihat kepada ripple effect kepada negara-negara ASEAN. Kerana kita ada lebih kurang 300 juta yang mana kita dengan India, kalau kira dari segi segi ekonomi dan juga bisnes lebih kurang besar kalau campuran Asia.
Dan saya kira kita tengok kebanyakan daripada rakyat-rakyat daripada Filipina dan juga Indonesia datang sini kerana bagi mereka mempunyai masalah besar di sana selain daripada isu-isu rasuah dan sebagainya. Jadi itu sebabnya saya berpendapat dan kita juga berpendapat bahawa kita tidak hanya boleh melihat kepada satu negara, bahkan kita mesti melihat kepada satu regional supaya kalau kita baik pulih kan kadar rasuah yang ada di region ini, maka sudah tentu region ini akan dapat diperbaiki dan taraf hidup penduduk-penduduk di asal ni akan bertambah baik. Datuk, satu perkara yang mungkin para penonton juga nak tahu, bagaimana kita menentukan soal CPI ini? Apakah dia ada perkara-perkara yang dipertimbangkan untuk sebelum kita meletakkan bahawa kedudukan Malaysia 50 di tempat yang ke-50 sebagainya? Bagaimana ini dilaksanakan, Datuk? TI akan menggunakan lebih kurang 13 secondary sources. 13 itu. 13. Jadi dalam Corruption Perception Index ini merupakan satu, kita menggunakan bukan primary sources. Kita menggunakan secondary sources. Maknanya laporan-laporan yang diambil kira. Selalunya setiap laporan tu mesti mempunyai perbandingan. Katalah untuk Malaysia ni kita nak ambil kira research tu, ia mestilah mempunyai survey-survey di antara negara-negara di sini. Thailand, Indonesia, Brunei dan sebagainya. Baru boleh ambil kira. Dan di Malaysia saja, selain daripada 13 yang digunakan oleh TI, Transparency secara general, kita hanya tahun ini memilih 8 secondary sources. Dan daripada 8 inilah kita mengambil kira dan kita bagikan kepada sesuatu perkiraan ya, kajian, dan itu akan memberikan tahap persepsi sebuah negara. Termasuk politik itu? Ya, termasuk politik. Ini berdasarkan kepada research itu. Ada beberapa buku, ada beberapa kajian yang dilakukan oleh sebuah agensi yang ada bertanyakan mengenai isu-isu politik dan sebagainya. Jadi ini akan memberi kesan yang negatif, sama ada negatif atau positif pada sebuah negara. Apakah betul, Datuk, contohnya negara jiran seperti Singapura tidak diletakkan salah satunya politik itu sebagai garis penentuan kepada soal CPI tadi? Tak, saya rasa tak betul, kerana kita kena ingat setiap negara itu hanya boleh menggunakan 13 secondary sources. So kemungkinan besar di Singapura, jika sekiranya kajian itu tidak melibatkan negara mereka, maka dia tak ambil kira secondary sources yang dikhaskan oleh Transparency National di Berlin. Itu yang perkara yang ingin diketahui oleh kalangan kita, dan pastinya, Datuk, kalau nak dilihat bahawa kadang-kadang soal penguatkuasa ditimbulkan tentang pelbagai rasa tidak puas hati di kalangan rakyat, apakah Datuk sebagai Presiden TI ada nasihat-nasihat tertentu kepada badan penguatkuasa ni agar ia lebih diletakkan sebagai pada tahap yang lebih hebat? Yalah, sepatut mereka menjalankan tugas dengan baik. Cuma perlu menambah baikkan lagi dari segi penyiasatan, mungkin dari segi pegawai, dan mereka juga mempunyai kekangan dari segi kewangan ya. Saya rasa sudah sampai masanya mereka juga lebih profesional, tambahkan pegawai, dan ini akan memberi bantuan yang baik untuk mengurangkan rasuah. Tetapi kita perlu ingat bahawa kita bukan hanya boleh bergantung kepada agensi pencegah rasuah saja. Tetapi kita sendiri, iaitu rakyat kerana jika sekiranya tidak ada pemberi, maka tidak ada penerima. Ini masalah kita. Sebab kalau kita memberi, temptation untuk menerima itu dah ada, kerana ini merupakan satu kalau dari segi kriminologi dia dikenali sebagai social bond. Selalu kita diberi, diolok, disogok. Kadang-kadang kita punya masalah, itu akan menimbulkan satu isu yang besar yang kemungkinan besar mereka akan menerima. Jadi itu sebabnya kalau kita sebagai rakyat ni dapat bergabung dan juga bekerjasama antara satu sama lain, supaya jangan bagi, pakat jangan bagi. Saya rasa itu akan memberi satu impak yang besar. Kita tengok di Indonesia. Kenapakah Indonesia dia dapat dia punya perception index telah bertambah lebih kurang 15 takok, 13 tangga kita panggil tangga kan. Jadi kerana pembabitkan rakyat. Rakyat telah memberikan sumbangan, rakyat sanggup
mengeluarkan wang untuk membina pejabat-pejabat ejen penguatkuasa anti rasuah di sana. Jadi ini merupakan satu perkara yang penting. Tetapi di Malaysia ni kita beza kerana kebanyakan daripada kita ni memberi tidak memberi sokongan sepenuh, dan banyak yang beri kritikan yang keras. Tapi saya kira begitu tidak begitu adil lah. Tak begitu adil. Saya rasa kalau kita mempunyai idea dan juga pandangan-pandangan baik, ada saluran-saluran yang terbaik. Kerana bagi kita kena ingat bahawa agensi penguatkuasa di sini pun mereka adalah pegawai kerajaan. Jadi mereka bekerja adalah kerana untuk mempertahankan rasuah. Jadi kerjasama daripada ramai begitu amat perlu sekali. Kerana kerjasama ni bukan saja dari segi membeli maklumat. Kerana membeli maklumat pun kita tengok juga maklumat ni, apakah maklumat ni mempunyai maklumat yang A kelas. Itu lain. Apakah maklumat ni B kelas. Jadi ia juga memerlukan maklumat yang bagus. Yang kedua, bukan saja selepas kita bagi maklumat, kita pula juga sanggup kena pergi ke mahkamah. Jadi kebanyakan daripada kita ni, terutama sekali orang bisnes, dia tak mahu pergi mahkamah. Bagi mereka ini merugikan masa, kerana satu hari boleh melibatkan kerugian beratus-ratus ribu, berpuluh-puluh, mungkin ribu-ribu dan juta, kerana mereka terpaksa tinggalkan bisnes. Baik, Datuk. Kita akan sambung selepas ini. Saya tertarik dengan apa yang Datuk sebutkan tentang pemberi dan penerima itu. Ada dalam satu kenyataan dan juga ucapan Tan Sri Sanusi Junid yang menyentuh soal kedudukan bangsa pemberi dan bangsa yang menerima. Saya akan bersama Datuk selepas ini. Jangan ke mana-mana, kerana kita akan membincang mengenai integriti di hati. Anda boleh bersama kami di talian 0320594624 ataupun di hujungnya 4625. Jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Masa mengupas isu semasa, jadi saluran pelbagai suara, segalanya baru dan benar di Berita Bernama TV. Sedar tak kita, tuan-tuan dan puan-puan, keadaan iklim yang tak menentu sekarang ni. Perubahan iklim meningkatkan kejadian kemarau, derebu, banjir, dan ia menyumbang kepada perubahan iklim yang berlaku secara drastik. Inilah dia faktor-faktornya. Yang pertama, asap dari kenderaan. Yang kedua, penebangan dan pembakaran hutan. Yang ketiga, pembebasan asap dari industri perkilangan. Dan yang keempat, pelupusan sisa buangan. Ini usaha yang Pak Abu buat, iaitu yang pertama, menanam pokok. Yang kedua, mengurangkan atau tidak menggunakan beg plastik. Yang ketiga, mengasingkan bahan buangan. Yang keempat, mengitar semula bahan buangan. Dan yang kelima, memilih barangan dari bahan kita semula. Ada banyak lagi usaha yang boleh kita lakukan. Antaranya, kurangkan pemanduan kereta persendirian dan banyakkan penggunaan kenderaan awam. Anda adalah sebahagian daripada penyelesaiannya. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam Ruang Bicara. Anda boleh bersama kami di talian 0320594624 ataupun 20594625. Integriti di hati, itu yang sedang kita bincangkan bersama dengan panel ataupun tetamu yang istimewa yang bersama kita di studio, yang berbahagia Datuk Akbar Sata, Presiden TI Malaysia, yang telah pun memberikan hujah yang agak menarik, pencerahan yang begitu jelas. Tetapi saya tinggalkan Datuk tadi mengenai soal memberi dan penerima, pemberi dan penerima. Itu satu faktor yang meletakkan soal rasuah ini berlaku. Dan dalam kenyataan Tan Sri Sanusi Junid baru-baru ini, ia menyebut secara jelas bahawa masyarakat ataupun orang Melayu lebih terjurus kepada soal penerima. Masyarakat Cina yang soalnya orang berniaga ni terjurus kepada soal pemberi. Apakah Datuk bersetuju dengan tanggapan yang sedemikian ini? Kalau tengok tu mungkin betul ya. Sebab kalau kita tengok dari statistik tangkapan, kebanyakan daripada tangkapan adalah orang Melayu. Kan? Jarang sekali tangkapan dibuat terhadap Cina. Tetapi langsung tiada tangkapan
dibuat terhadap orang India. Ya. Bukan langsung lah. Kalau kita banding kurang kan. Jadi kemungkinan besar apa yang dikatakan oleh Tan Sri Unit. Kerana kita kena ingat bahawa kebanyakan daripada kaki tangan kerajaan adalah orang Melayu. Itu possible. Ya. Jadi apabila kita menjadi kaki tangan kerajaan, kemungkinan besar kita punya kuasa untuk melulu sesuatu, dan ini menyebabkan kita terjumus kepada alam rasuah tadi. Mungkin dalam hal ini TI melihat ada perlunya kempen-kempen yang meluas. Apakah TI sekarang telah pun melaksanakan kempen-kempen ke arah itu tu? Ya, sebenarnya kita begitu ya. Kita dah banyak kali memberi tekanan kepada supaya orang ramai tidak memberi rasuah. Tetapi kita akan perhebatkan lagi tahun ini supaya kita pun telah mewujudkan satu pusat aduan yang dikenali sebagai speak up satu pusat aduan lah, yang mana orang ramai boleh datang untuk berjumpa dan juga memberi pandangan mereka, dan juga kalau ada maklumat mereka boleh datang. Kadang-kadang mereka tak mahu pergi ke satu agensi tertentu, mereka boleh datang ke kita boleh bagi nasihat sama ada sesuatu itu boleh diajukan kepada agensi penguatkuasa tertentu ataupun tidak. Jadi ini merupakan satu tapisan dan kita boleh beri nasihat. Jadi itu. Dan yang kedua, saya begitulah, kita akan memberi kempen lagi kepada orang ramai supaya jangan memberi. Jadi ini memerlukan kerjasama daripada orang ramai. Kita terpaksa mencari satu kaedah yang terbaik supaya kita bersatu, jangan beri. Jadi apabila semua tak beri, maka tidak ada rasuah. Tapi masalahnya ada 50% daripada mereka tak nak memberi, tetapi 50% lagi akan memberi. Jadi ini akan memberi satu masalah besar kepada yang tak nak memberi. Jadi apabila yang tak nak memberi itu melihat kepada pemberi ini 50% nak memberi, jadi dengan secara tak langsung mereka memberi. Jadi sebab ada kajian lebih kurang 2 tahun dahulu yang mana mereka membuat survey menanyakan mereka 50% daripada mereka telah hilang kontrak sebab 50% lagi dapat kontrak sebab memberi rasuah di negara kita. Jadi ini memberikan satu implikasi tak bagus. Jika kita banding dengan Indonesia, hanya 48% yang berbuat demikian. Jadi itu memberi satu isu yang besar. Tapi ini adalah kajian tahun 2012 dan pada tahun itu. Jadi itu sebabnya kita kena bersatu. Masalahnya tidak bersatu, hanya satu golongan bersatu, satu lagi bersatu. Jadi yang nak bersatu untuk tidak memberi rasuah, kalau mereka melihat golongan tertentu nak bagi, jadi mereka akan ikut. Jadi ini masalah besar. Kita jarang melihat pemberi dibawa ke muka pengadilan tu. Tapi saya rasa lately ni ada kerana mereka akan buat satu operasi tertentu supaya mereka menangkap juga pemberi-pemberi. Dan kita kena ingat hukuman kepada pemberi adalah sama. Dan oleh kerana kegiatan rasuah telah diwar-warkan, banyak juga dibicara dalam akhbar-akhbar tempatan kini dan juga sosial media. Jadi saya nampak hakim-hakim pun telah memberi tumpuan yang serius, dan kebanyakan daripada kes-kes pun telah apabila disabit, maka mereka ini akan diberi hukuman yang maksimal, tidak macam dulu. Jadi ini merupakan satu perkara yang baik. Tapi tidak semua hakim. Saya harap hakim juga akan memberi tumpuan. Sebab siasatan dijalankan oleh SPRM ini memakan masa yang banyak dan memakan wang yang banyak. So kadang-kadang kalau kita menjatuh hukuman sehari dan juga denda, ini kemungkinan besar akan memberi impact yang tak baik, dan kemungkinan besar juga kita panggil residual kita panggil macam penjenayah ulangan. Jadi kemungkinan besar mereka mengulang itu ada. Jadi itu sebabnya kita kena memberi semaksimal yang boleh, kerana hukuman kita sekarang ni adalah sehari sehingga maksimum 20 hari. Sehari sehingga maksimum 20 tahun. Jadi ini akan memberi peluang kepada hakim untuk memberi sama ada sehari, setahun ataupun 5-6 bulan dan sampai hingga 20 tahun. Ini akan boleh bicara. Dan mungkin hakim juga mempunyai cara-cara tertentu untuk menetapkan hukuman. Jadi itu sebabnya kajian menunjukkan bahawa jika sekiranya kita memberi hukuman yang lebih berat, terutama sekali penjara, kemungkinan besar, terutama sekali toke-toke kalau masuk penjara, itu bukan satu perkara yang tak begitu baik, menakutkan, dan kemungkinan besar mereka tidak akan berlaku. Jadi ini kita kena berubah. Itu sebabnya saya bercadang lah, kalau kita ikut undang-undang yang lama iaitu yang undang-undang sekarang ni Akta Pencegahan SPRM 209, dia punya undang-undang adalah kalau jika sekiranya disabit kesalahan,
maka seseorang tu boleh dihukum di antara sehari hingga 20 tahun di penjara, dan juga ada lagi lah 5 kali ganda denda sebagainya. Tetapi kalau kita ikut akta yang lama yang sebelum ini, satu yang bagus ialah kita tengok dari segi hukumannya. Hukumannya yang lebih teruk. Ya. Kerana kalau ikut Akta Pencegahan Rasuah 1997 lah, yang sebelum SPRM 209 ni, mereka memberi hukuman mandatory 14 hari. Maknanya kalau kita mengaku salah, kita ataupun mahkamah hanya boleh memberi minimum 14 hari tau, sampai ke 20 tahun. Maknanya sekurang-kurangnya kalau kita buat salah, kita mengaku salah dan sebagainya, sekurang-kurangnya kita kena berada di dalam penjara 14 hari. Tidak dalam undang-undang sekarang yang mana kita hanya berada sehari tak payah masuk penjara. Jadi ini merupakan satu yang patut dibawa balik supaya hukuman white collar criminal ini, rasuah dan juga penyalahguna kuasa ini dapat dipenjarakan supaya mereka tidak akan buat lagi. Kerana kita kena ingat, orang yang ada duit, orang yang melakukan rasuah ini adalah orang yang kaya. Mereka boleh mengambil hakim peguam-peguam yang terbaik supaya mereka mencari jalan dari segi teknikal mereka dapat menang dalam perbicaraan. Dan yang kedua, jika sekiranya mereka kalah walaupun hukuman dijatuh sehari, kalau didenda lebih kurang 4-5 juta, mereka boleh bayar. Bukan? Jadi ini merupakan satu perkara yang patut dilihat kembali. Kerana macam saya cakap tadi, kajian menunjukkan bahawa jika sekiranya orang-orang yang rasuah ini dapat dijatuh hukuman lebih berat lagi, kemungkinan besar dia tak akan buat lagi adalah jelas. Dan yang kedua, orang lain apabila mereka melihat hukuman-hukuman ini berat dan juga mereka terpaksa pergi penjara, mereka mesti takut nak buat. Perkara yang jelas itu masih lagi terdengar rungutan rakyat bawahan, rakyat marahan ni, bahawa ada ketika-ketikanya kita memilih bulu dalam melakukan siasatan. Itu yang pertama. Yang kedua itu, rakyat marahin sering menyebut bahawa kadang-kadang apabila melibatkan pemimpin atasan, ia lebih dilihat sebagai commission. Tetapi melibatkan rakyat bawahan, ia lebih ditunjukkan ke arah corruption. Sejauh mana benar perkara ini, Dok? Saya rasa banyak orang silap interpretasi. Bagi SPRM, mereka tak pilih bulu, saya rasa. Bagi mereka, kalau mereka ada ingredient tu, intipati untuk kita mendakwa seorang dalam kesalahan rasuah, mereka akan dakwa. Mereka tak kira siapa. Kalau komisen tu adalah rasuah, maka kalau ada ingredient, mereka akan dakwa. Kan? Lagipun di bawah definisi rasuah itu termasuk komisen, perkhidmatan, seks, kan, duit dan sebagainya. Dia masuk. Jadi itu saya rasa satu andaian yang tak berapa tepat. Tak berapa tepat lah. Saya rasa. Dan yang kedua, kita kena ingat, dalam segi SPRM, dia menyiasat saja. Dia data peguam negara yang akan menentukan. Dia data collector. Dia collect data saja. Collect. Dia ambil rakaman percakapan, dan percakapan tu apabila cukup ingredient tadi, ingredient ni kena kata orang ni macam ni, 1, 2, 3 melakukan kesalahan. Dia rakam percakapan, cari keterangan, apabila mencukupi ingredient 1, 2, 3, maka baru dia cadang supaya kes ini dibawa ke mahkamah. Jika sekiranya tidak mencukup intipati ini, terutama sekali apabila tak ada saksi, kan, saksi mati dan sebagainya, lari dan sebagainya, tak apa. Jadi ingredient tak cukup, mereka tak boleh dakwa. Dan yang kedua, mereka hanya boleh mencadang. Dan kadang-kadang walaupun pegawai-pegawai SPRM ni terdiri daripada orang-orang yang mempunyai kelulusan undang-undang, tetapi hak untuk menyatakan sama ada untuk mendakwa tidak adalah hak peguam negara. Kan? Mungkin mereka mempunyai alasan sendiri kerana mereka bidang kekuasaan mereka mempunyai ekspertis sendiri. Jadi ini terpulang kepada mereka sama ada untuk berdakwa atau tidak. Kadang-kadang kita mempunyai kita sebagai pegawai penyiasat mengatakan bahawa kita mempunyai kes, dan dengan demikian saya cadangkan supaya YKT ini didakwa di bawah seksyen 16C ke 16A, 17 apa-apa lah, di bawah Akta Pencegahan Rasuah, Akta SPRM. Tetapi apabila pihak pendakwaan melihat dan membaca balik, dan bagi mereka, pandangan mereka fakta ataupun keterangan yang kita ada tidak mencukupi untuk mensabitkan seorang, maka mereka tak sabit. Jadi ini
Wallahu a'lam kan. Ini adalah separation of power di antara kedua-dua agensi. Saya akan bertanya Datuk selepas kita nak berehat seketika selepas ni, apakah dengan masuk politik ini boleh jadi kaya? Datuk yang jawab sekarang kerana saya nak ambil pemanggil dulu di talian. Assalamualaikum Cik Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Cik Abdullah. Nak tanya sikit. Boleh. Tentang SPRM ni tak bolehkah jadi satu badan bebas? Maknanya di bawah parlimen, bukan lagi di bawah jabatan tertentu, jabatan Perdana Menteri dan sebagainya. Jadi bila dia di bawah dalam bebas punya itu, dia lagi senang, lagi bebas dia mendapatkan menangkap sesiapa saja. Dan lagi satu hukuman, saya ingat hukuman sebat lagi baik daripada hukuman penjara. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Abdullah. Kita berehat seketika, kembali nanti kita akan terus bersama dengan Yang Berbahagia Datuk Akbar Sata, Presiden TI Malaysia. Kita jumpa lagi selepas ini, jangan ke mana-mana. Realiti, menjejaki masa, meninjau peristiwa, paparan kronikal kembara kehidupan, pelbagai keunikan juga pengalaman menarik. Segalanya disorotkan selama setengah jam dalam channel Bernama setiap Ahad jam 9.30 malam hanya di Bernama TV. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi Integriti di Hati. Kita bersama dengan Yang Berbahagia Datuk Akbar Sata, Presiden TI Malaysia. Dan saya tinggalkan Datuk dengan persoalan persepsi orang kalau nak jadi kaya kena masuk politik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita telah melihat bagaimana ikrar integriti sebelum ini. Tetapi masih berlaku lagi penggunaan perbelanjaan yang di luar ataupun berlebih-lebihan, terutamanya ketika berlangsungnya pilihan raya. Itu yang kedua, Datuk. Yang ketiga, soal political financing ini. Bagaimana Datuk nak berkatakan tentang tiga perkara besar ini yang menyentuh soal politik? Yang pertama apa tadi? Lupa. Tentang nak jadi kaya, masuk politik. Saya rasa sepatutnya kita kaya dulu masuk politik. Sebab kebanyakan daripada negara-negara sedang bangun ni, itulah tujuan mereka kan. Kebanyakan. Saya tak cakap Malaysia saja kan. Yeah.
Bagi mereka adalah untuk mendapat uang, mereka terpaksa masuk dalam politik. Kerana apabila dalam politik kita mempunyai kuasa dan juga kita mempunyai peluang untuk menjalankan perniagaan. Ya. Dan yang kedua, saya rasa apabila kita masuk politik, parti-parti pemerintah di mana-mana saja terpaksa membantu kita sebab kita membantu mereka ketika mereka menjalankan ketika mereka semasa pilihan raya. Ya. Jadi itu merupakan itulah pertolongan yang patut diberi. Jadi saya banyak juga orang cakap kita kena orang kaya, jadi kaya baru kita masuk politik. Tapi ada juga negara luar dia tak kaya tetapi apa yang mereka buat ialah political financing. Ya, apabila setiap fund ataupun collection yang dibuat tu adalah dia lebih transparent. Maknanya dia beritahu kepada rakyat, dia masuk online semua macam Obama, dia masuk online dan juga dia memberitahu siapa yang memberi. Tetapi di negara kita malanglah. Sebab apa juga pemberi political fund ni dimasuk dalam akaun individu. Ya. Sepatutnya ia sekurang-kurangnya lah apa yang TI minta ialah kita masuk dalam akaun parti. Jadi apabila orang bagi 5 juta, makna ke 5 juta itu akan masuk dalam akaun parti. Kita takut apabila masuk dalam akaun individu, yang masalah social bond ni lah, kemungkinan besar kalau masuk 5 juta takut tak diberi ke semua kepada parti. Ini merupakan satu perkara yang boleh merugikan bukan saja parti, bahkan juga rakyat jelita. Jadi itu saja kita minta. Dan ketiga, kalau kita tengok kan, kita dah buat ikrar integriti dulu, TI yang mulakan. Dan dalam salah satu daripada ikrar integriti itu, kita tak boleh belanja mengikut lebih daripada yang ditetapkan oleh Akta Pilihan Raya. Ya. Iaitu kalau untuk bahagian parlimen lebih kurang 200,000. Tapi masya-Allah kalau kita tengok kan setiap kawasan yang belanja saya rasa lebih daripada 200,000. Jadi ini membuatkan kita melanggar apa yang kita ikrar. Ikrar ni kita sendiri yang datang untuk membuat aku janji supaya kita takkan melakukan sesuatu yang tak bagus. Sebab ini melibatkan integriti, kan? Sebab kita janji tapi kita buat. Dan juga kita juga dalam ikrar tu kita mengatakan bahawa kita tidak boleh menggunakan fasiliti-fasiliti. Tapi ini kedua-dua pihak ya, bukan saja parti pemerintah, bahkan parti pembangkang yang memerintah di beberapa buah negeri. Yeah. Mereka juga ada salah guna apa yang dijanjikan. Jadi kedua. Jadi sepatutnya kedua belah pihak ni mengikuti apa yang telah dijanji dan juga aku janji dibuat, kerana ini merupakan satu integriti. Dan yang kedua, kita kena ingat semasa TI mengadakan perjanjian ini, kita ada membuka online punya special online punya macam Facebook dan sebagainya. Jadi itu kita telah rakyat diberi peluang untuk membincang dan juga melihat keadaan itu, dan ini memberi satu implikasi tak bagus kerana kita telah melanggar undang-undang. Saya sebut satu lagi tadi perkara tu, aset kenapa tak declare? Yang ni satu perkara lagi lah. Saya rasa saya pun heran juga. Tapi cuma di Malaysia ni, kalau menteri dia hanya declare aset kepada Perdana Menteri. Itu saja kan. Jadi di atas Perdana Menteri. Jadi ada negara luar dia lain. Dia sebelum dia bertanding dia kena declare. Jadi dia kena memberitahu bahawa ini harta saya. Jadi selepas 5 tahun kita masuk, kita kena declare balik. Kita kena lihat balik. Kalau harta tu 10 kali ganda lebih, ini telah memberi satu red flag yang tak bagus, dan kita boleh buat sesuatu. Jadi ini satu kita panggil satu perbuatan yang baguslah dijalankan oleh luar negara. Jadi ada perkara yang transparan. Bagi saya kan, kenapa kita takut kita transparan? Kenapa kita takut? Sebab selalu kita akan melindungi sesuatu apa yang kita buat. Itu yang buat rakyat dan juga masyarakat rasa was-was. Jadi apabila kita sebagai ahli politik ni, kalau duit rakyat itu masuk katalah 10 bilion, kita terang kepada rakyat kita belanja 10 bilion dengan cara yang tertentu, saya rasa orang tak marah. Tapi kebanyakan daripada apa yang kita belanja itu telah dikatakan ini kita tak boleh beritahu sebab ini jatuh ke dalam Official Secret Act, dan ini merupakan sensitif dan sebagainya. Sedangkan kini negara begitu juga, kita ada juga satu macam-macam program sekarang yang mana orang lebih terbuka, dia nak tahu. Jadi apa salahnya sekarang ni kalau apa yang kita belanja, apa yang kita dapat, kita bagi tahu ke rakyat, sedangkan kalau kita tak mau menipu,
tak mau menyeleweng. Kan tak salah kan? Tapi kita kena bagi tahu apa, kerana ini adalah duit rakyat. Kita apa yang dapat kita bagi tahu. Jadi ini masalah transparent dan juga integriti. Kerana bagi mereka, saya balik kepada dia nak masuk politik ni, kerana mereka tak ada duit, mereka nak kaya. Inilah cara mereka melakukan satu lagi. Sebagai ahli politik, selalunya kalau kita buat sesuatu program, kita kena memikirkan hal rakyat. Kita bukan hanya memikir apabila kita tengok tanah kosong kita buat bangunan, sebab di situ kita boleh mendapatkan kontrak persen daripada kontraktor dan juga persen komisen daripada bank. Jadi kedua, kadang-kadang sini 5%, 10% daripada 100 million dah berapa kan? Jadi mereka buat macam ni. Jadi apabila bangunan siap, kadang-kadang bangunan tu terbengkalai, jadi macam gajah putih. Jadi ini kita tak mau. Jadi itu sebabnya sesuatu kontrak itu hendaklah dipikir sama ada dia viable atau viable untuk kita untuk membina satu kawasan. Tapi kebanyakan dari politik, kita bukan cakap di Malaysia saja, bahkan negara sedang membangun, apa yang mereka buat ialah mereka lebih penting kepada soalan keuangan. Apa saja yang ada boleh buat, mereka akan beli. Tetapi apa kelengkapan yang beli itu hanya disimpan dalam stor yang melibatkan berbilion ringgit. Yang dijelaskan oleh ataupun yang ditanyakan oleh Cik Abdullah tadi tentang kebebasan SPRM umpamanya, yang dilihat, maksud dia saya faham bahawa seolah-olah ada remote control di belakang terhadap apa yang dilakukan. Atau setuju dengan itu? Saya tengok kalau SPRM dia kata dia dah bebas kan. So itulah, kalau saya rasa sebagai SPRM dia tak risau, tugas dia hanya menjalankan siasatan. Betul? Dia bukan mendakwa. Betul. Dia berjalan siasatan, jalankan tugas. Ada cakap ada, tak ada cakap tak ada, dan kita je bebas. Betul tak? Dan yang kedua, mengenai rotan yang dicakap tadi kan, itu adalah satu cadangan baik. Jika sekiranya kita melakukan suatu kesalahan di bawah pecah amanah dan juga tipu iaitu Seksyen 409 ni pecah amanah dari segi dalam penal code kan, kanun kesaksian, dan juga 420 dari segi tipu itu memberi hukuman dia teruk. Untuk pecah amanah ni hukuman saya ingat minimum 2 rotan tu. Lepas tu dia tak mention maksimum, tapi dia kena denda dan juga penjara jika sekiranya kita pecah amanah. Maknanya kalau duit pejabat kita pakai, kita bayar road tax dulu, lepas tu kita tambah balik, kalau tak bayar balik, itu merupakan CBT. Itu kesalahan dari segi kanun kesalahan. Ini boleh kesalahan ini boleh disiasat sama ada oleh polis ataupun oleh SPRM. Dan dari segi tipu tadi 420 begitu. Rotan saya rasa minimum 1 rotan. Maknanya kalau kita buat, kecuali perempuan lah ataupun yang berumur lebih pada 50. Yang ini dia ada exceptional kan. Kena rotan, fine dan juga imprisonment. Dan itu merupakan satu perkara baik jika sekiranya rotan ini dimasukkan juga dalam akta pencegahan rasuah, supaya orang tak buat sesuatu yang tak baik. Kerana apa beza di antara pecah amanah dengan rasuah, betul kan? Ia melibatkan wang juga, integriti juga. Kerana kenapa dalam pecah amanah boleh dirotan minimum 2 rotan jika kita sabit kesalahan, sedangkan dalam akta pencegahan rasuah hanya dikenakan jail minimum sehari dan juga maksimum 20 hari, dan ini ditentukan oleh hakim. Tetapi apabila kita melakukan satu kesalahan, jika sabit kesalahan di bawah pecah amanah, maka rotan akan dikenakan terhadap pesalah. Datuk, adakah lebih baik kalau kita ketengahkan kalangan wanita untuk berada di singgahsana dalam soal integriti ni? Apakah kita rasa bahawa mereka ni lebih berintegriti daripada kaum lelaki itu? Baru minggu depan minggu lepas TI Nigeria telah membuat kajian bahawa 61% daripada orang yang buat survey mengatakan bahawa mereka mendapat bahawa apabila sesuatu jawatan yang tinggi yang mempunyai decision making diberi kepada perempuan, maka rasuah akan berkurangan. Jadi kalau kita lihat kepada negara kita, betul perempuan ni dia strict. Dia kalau tak boleh, kalau boleh. Tetapi masalah satu, ingat, apabila lama kelamaan si suami tu mungkin boleh mempengaruhi wanita pula. Kerana 3 tahun isteri dia pula kalau tak nak contohlah. Contoh. Kalau tak nak tolong, saya cari lain, something yang ada. Ini boleh mempengaruhi di samping faktor-faktor lain. Jadi saya rasa cadangan untuk memberi peluang kepada wanita untuk memegang satu jawatan itu adalah bagus. Tetapi kerana wanita sekarang pun di Malaysia mempunyai kelulusan yang baik,
dan kemungkinan besar untuk terlibat rasuah begitu kurang. Tapi wallahualam lah, apabila dah lama pegang jawatan, kemungkinan besar ia akan terjumus dalam kegiatan itu, kita tak tahu. Tapi kajian menunjukkan bahawa lebih baik wanita lagi menjadi mengetuai suatu organisasi yang boleh membuat keputusan. Mungkin Datuk bersetuju juga kalau kita katakan bahawa seseorang itu tidak sepatutnya berada pada jawatan yang boleh membuat keputusan itu terlalu lama, Datuk. Ini satu perkara yang boleh membawa kepada soal integriti ini dipertikaikan. Banyak kali saya cakap kan, kalau kita cakap mengenai sesuatu risk post, high risk post, kajian oleh Association of Certified Fraud Examiner menyatakan bahawa dia cadang supaya satu jawatan tu jangan lebih pada 3 tahun. Kalau maksimum boleh 5 tahun. Sebab kalau risk post lah, maknanya termasuk kita kerajaan, orang kerja swasta apa kan. Kalau kita duduk lama sangat, katalah OCPD lah, OCPD sini ke OCPD di Thailand dan sebagainya. Selalunya kalau kita duduk lama sangat, lebih dari tahun, maka kemungkinan besar ada kuncu-kuncu yang datang untuk mempengaruhi kita. Dengan masalah 3 tahun tadi, harta wanita kita buang lagi. Itu sebabnya dia cadang supaya 3 tahun kita tukar. Apabila tukar tempat lain, jadi kemungkinan besar untuk berlaku kegiatan yang tak baik adalah begitu tinggi sekali. Banyak kajian. Jadi itu sebab high risk post. Orang-orang kerja di sempadan, immigration, custom, tak boleh lebih dari 3 tahun. Kerana kita kena tukar. Tukar ni bukan saja baik, bukan saja bagus untuk mengelakkan rasuah, bahkan juga ia baik untuk kita kita boleh share knowledge tempat dengan orang lain. Ataupun environment baru tu, suasana baru lagi bagus, dan juga ini boleh bagi exposure untuk orang lain. Baik, kita akan bincang lebih lanjut selepas ini kerana kita sekali lagi nak berehat integriti di hati. Pencerahan yang cukup baik yang terus diberikan oleh Yang Berbahagia Datuk Akbar Sata, Presiden TI Malaysia, yang melihat bahawa dari apa yang beliau katakan itu nampaknya macam menyokong jugalah wanita diletakkan sebagai pemimpin di peringkat pemimpin yang boleh membuat keputusan, terutama yang membabitkan soal integriti itu. Kita boleh dipertimbangkan. Baik, Datuk akan pertimbang. TI akan membuat suggestion selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini. Not because I like to travel. I travel so I can say this. What you're looking for is inside of you, and you should be in peace. Prem Rawat has been traveling for 40 years, inspiring people around the world to find peace within. I go and I talk to people, and I present them with the possibility of themselves discover the peace that lies within you. Latest headlines, illuminating visuals, everything right and now on Bernama News. Dibelenggu kebankrapan semuanya bukan pilihan. Saya pernah cuba dibantu, namun saya tidak hiraukannya kerana saya merasakan MDI akan bertindak kejam terhadap saya, sehinggalah kebankrapan mula mengganggu hidup saya. Saya hilang punca untuk meneruskan kehidupan. Akaun saya dibekukan. Apa nasib keluarga saya? Selama ini saya menyangka MDI zalim yang membangkrapkan saya. Ternyata sangkaan saya meleset sama sekali. Jabatan Insolvensi Malaysia, bukan kami yang membangkrapkan anda. Jangan takut atau risau untuk tampil ke depan. Berilah kerjasama agar kami dapat membantu anda. Layari www.insolvency.gov.my. Terima kasih, kita berada di penghujung ruang bicara, tapi kita masih mempunyai ruang untuk berbincang bersama dengan Datuk Akbar Sata, Presiden TI Malaysia. Datuk, cuma satu perkara yang harus kita ketengahkan juga, soal impak ataupun kesan daripada kita menerima rasuah ini. Kadang-kadang isteri yang comelote pun lari tu, malu dan sebagainya. Apakah Datuk melihat perkara ni
berlaku dan boleh Datuk ketengahkan contoh-contoh yang pernah kita lihat? Saya rasa banyak berlaku ya. Kalau kita tengok bekas pengurusi Purwajar tu, keluar seorang abah kan. Apabila beliau menang kes tu, selepas appeal, beliau katakan tak guna. Sebab beliau telah hilang isteri, lari ke England. Anak dia lari, diimplikasi. Dan banyak juga kes-kes kita tengok bahawa orang yang ambil rasuah ni dari segi agama kita tahu benda ni tak halal kan. Boleh masuk neraka, guarantee kan. Dan kita tengok bahawa kita kena ingat apa juga orang rasuah yang kita ambil tu selalunya apabila kita bagi harta kepada anak-anak kan, dia akan percepatkan habis lah. Easy come easy go. Banyak berlaku. Dan banyak orang ambil rasuah ni anak tak jadi. Kebanyakan orang yang jadi ni orang biasa ya, tak ambil duit. Anak-anak semua pergi jadi doktor dan sebagainya. Kalau kita tengok orang rasuah ni anak tak pergi. Dan saya rasa ini balasan Tuhan supaya habiskan harta kan. Sebab mereka tak ada education. Selalu bila tak ada education, habis begitu. Ada seorang anak ni dia belajar di Australia. Dia telefon bapak dia tahu bahawa bapak dia hantar duit banyak sangat. Dia bagi tahu bapak dia pun kuat agama, dia mengatakan bahawa bapak jangan hantar lagi duit macam ni, saya tak mahu duit macam ni. Malu tak malu kita macam ni. Dan satu lagi, kadang-kadang kita kaki tangan kerajaan, kita tahu berapa gaji kita, tapi oleh kerana kita terlibat, begitu juga orang politik lah yang miskin. Orang tahu berapa gaji kita. Apabila kita pencen, kita tengok rumah besar. Orang lalu ke rumah, orang bukan cakap wah pegawai ni bagus. Ini makan rasuah. Berapa lama orang akan sumpah setiap orang lalu kan ini makan rasuah, ini makan rasuah. Sebab mereka boleh tahu, mereka akan boleh kira duit tu sebanyak mana yang kita ada, apa kita mau. 7 keturunan mereka akan sibuk. Dan yang kena tangkap pula, kita kena ingat apabila anak kita pergi sekolah, saya rasa ini dah jadi ejekan. Bapa dia rasuah. Jadi ini mempunyai implikasi yang tak bagus. Kita kena ingat apabila kena tangkap, satu sim tak guna, jangan buat. Sebab perkara ini tak baik. Kalau kita hidup apa yang kita ada saja, kan? Kalau nak lebih, kita kena kerja lebih, buat bisnes dan sebagainya. Jangan cari jalan singkat. Kerana Mark Twain selalu cakap, Mark Twain ni, saya ingat ni. Dia kata, clever squirrel jump, one day fall to the ground also. Kod Melayu, pandai-pandai, tumpai melompat, satu hari jatuh ke tangga juga. Mark Twain memang cakap. Jadi kita nak ingat, pandai macam mana pun. Sebab agensi penguatkuasa ni, lambat laun dia akan cari. Dan yang kedua, kes-kes rasuah ni tak ada time. Itu sebab kalau kita tengok dia di Mesir kan, berlaku sesuatu jenayah dan sebagainya rasuah, dia akan dakwa kita selepas tu. Apabila kita tak ada kuasa, kita kena ingat sebab jenayah ni dia tak ada had. Jadi orang yang mempunyai kuasa esok dia akan dakwa kita jika sekiranya ada keterangan. Kena jaga. Siasatan Datuk, sebenarnya apakah perlu menunggu report ataupun pihak SPRM apabila mengetahui mensyaki bahawa ada kemungkinan berlakunya soal rasuah apabila dia berundur pada jawatan, tiba-tiba kita tengok dia ada 10 rumah kondominium, kereta besar 10 biji, apakah perlu dia terus melakukan siasatan begitu atau bagaimana untuk prosesnya? Saya macam-macam dia buat sebab sekarang kita akta macam-macam akta ada. Jadi mereka akan buat. Itu sebabnya kita kena ingat selalunya orang yang rasuah ni dia tak guna tau. Duit banyak tapi nak bawa kereta besar pun takut sebab takut orang tengok. Jadi lalah dia simpan duit, lalah dia meninggal, duit itu di enjoy oleh anak-anak macam apa kita, anak yang tak ada education ataupun isteri dia kahwin lain. Di Hong Kong lagi satu cerita di yang mana driver kepada suami ni, suami ni dia kuat rasuah, dia meninggal. Jadi apabila suami meninggal, driver dia bagi tahu ke isteri dia mengatakan bahawa sebenarnya bukan aku kerja untuk driver, bukan aku kerja untuk bos, tetapi bos kerja untuk aku. Kenapa? Apabila bos dia mati gitu, rupanya bini dia berkahwin dengan dia. Ini kita menunjukkan 1-2 contoh yang berlaku. Walaupun dia orang ni di Hong Kong, tapi ia boleh berlaku. Ia boleh berlaku kat sini. Itu sebabnya implikasinya tak baik sekali. Soh Chi Weng, ada seorang yang kaya. Dia melakukan satu penyelewengan di Malaysia, dia lari ke luar negeri. Duduk 4-5 tahun, dia tak boleh duduk luar negara. Mungkin ingat roti canai nasi lemak, dia balik Malaysia juga. Balik sini dia kena tangkap, dia kena charge mahkamah. Masa dia kena charge mahkamah, tak ada seorang Cina pun datang untuk bail dia. Ada 2 orang Melayu bail dia. Dia bercakap, dia kata now, dia cakap betul lah. I know who are my friends. Itu orang Cina. Makna implikasi walaupun kita Cina, India, Melayu dan sebagainya, saya rasa implikasi begitu tak baik sekali sebab kawan akan lari, family akan dihina. Contoh-contoh tadi
bini lari, bini ni comel-comel, lari orang duk tunggu. Dan yang ketiga, anak lari. Satu sen tak guna. Selepas kita berjuang, daripada kita masuk universiti, kita bekerja, kita kumpul wang sampai 10 bilion ataupun 5 bilion. Sebab sekarang tak cakap juta lagi, cakap bilion. Sebab rumah di bangsa pun, satu rumah pun 10 juta, 15 juta kan. So cakap bilion sekarang. So itu merupakan Malaysia masa kini. Baik Tok, kita terima pemanggil terakhir dari Kedah, nampaknya mungkin nak menyuarakan sesuatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Encik saya. Saya Ahmad Sabir daripada Sungai Petani, Kedah. Ya, silakan. Saudara Dahlan Mahmud ni, saudara Syattar Ahmad Syattar apa nama? Datuk Akhbar Sattar. Aku Syattar tak jawab lagi soalan daripada seorang Abdul Rahani yang pasal apa SPRM tak letak di bawah apa parlimen ke apa pentadbiran letak di bawah ni. Tak jawab lagi soalan tu, jawab lah. Okey. Baik, terima kasih. Okey, terima kasih Encik saya. Saya jawablah. Okey, terlupa. Saya rasa itu satu cadangan baik lah. Ya. Bukan saja, bahkan kalau boleh, bukan saja di bawah parlimen, bahkan juga mungkin dari segi kewangan ditentukan oleh parlimen. Kan? Yang ada ni okey, tapi lebih baik lah. Maknanya ditentukan sebab kita nak financial autonomous. Apabila kita ada financial autonomous, maknanya kita punya belanja sendiri, kita boleh buat lah. Sebab sekarang pun wang pun masih lagi diberi oleh Kementerian Kewangan. Bayangkan kita siasat pegawai Kementerian Kewangan, mungkin ada yang dia boleh buat. Kemungkinan besar ada. Jadi apabila itu cadangan baiklah supaya bukan saja kita bebas dari segi kongkongan dan sebagainya. Tapi juga dari segi kewangan. Maknanya parlimen tu akan bagi bajet setiap tahun. Setelah 200 juta tahun ni, tahun depan automatically naik 5%, 6%. Jadi ini akan memberi satu yang bagus. Kerana jangan ingat, walaupun kita ada kuasa, tak ada duit, tak guna. Pegawai kita tak boleh keluar sebab SPRM ni dia keluar pergi menyiasat. Dia bukan macam polis boleh panggil orang, tapi SPRM boleh panggil, tapi kemungkinan dia selalunya pergi tempat orang kan. Cari, jadi itu melibatkan kewangan lah. Baik, terima kasih Datuk. Itu saja masa yang kita ada. InsyaAllah kita akan jumpa di lain masa dalam soal integriti ini. Penting untuk kita ketengahkan kerana ia memberikan kesan yang berpanjangan kepada soal-soal kemanusiaan, umpamanya yang Datuk sebutkan tadi, menjurus kepada soal keagamaan dan sebagainya, kerana setiap agama tidak menggalakkan kita melakukan perkara-perkara yang begitu Datuk. Jadi kita kena faham, walaupun kita Cina, India ataupun Melayu. Baik, ini TI Transparency International Malaysia, nombor ataupun laman web yang boleh dihubungi itu kalau ada apa-apa maklumat dan sebagainya. Jadi di sini anda boleh melayarinya, dan insya-Allah kalau ada apa-apa cadangan sebagainya boleh diketengahkan juga tu. Baik, terima kasih kerana bersama kami selama sejam. Terima kasih kepada Datuk Akhbar Sattar kerana terpilih sekali lagi sebagai presiden. Insya-Allah ini satu tanggungjawab yang besar tu. Besar, sebab ni bukan senang sebab ini NGO tidak bergaji, dan yang kedua tanggungjawab lah, expectation orang tinggi tapi akan terus berusaha. Baik, terima kasih Datuk. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.